Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita ambil kesempatan kita pada hari ini yang pendek ini, insya-Allah, sebelum kita berhenti. Kali kita berhenti lebih sikit lah daripada waktu zuhur sebagainya sebelum. Tapi insya-Allah sebelum berhubung lah, dari awal sikit insya-Allah. Nak buat tu tazkirah siang sebab tak ada air, jadi dia lekat-lekat juga dah kering. Baik, Alhamdulillah kita berada dalam bulan Ramadan. Sekarang ni pun dah masuk hari yang ke-16 ya. 16 ke 17? Cik Asin, hari berapa dia? 16 kan? Mana puasa yang ke-16 lah. Maknanya kita dah sampai kepada satu fasa yang terakhir lah. Maknanya nak masuk kepada fasa yang berhujung. Semua kita tahu bahawa kesempatan akhir Ramadan ini, maknanya kita kena menggandakan lagi lah kita punya aktiviti ibadah kita, ya? Kita punya program-program ataupun sekurang-kurangnya maknanya aktiviti individu kita, ya? Sama ada tilawatul Quran kita, amal soleh kita, sedekah jariah kita, apa sahaja yang perkara-perkara yang sunnah, yang wajib, yang telah pun diperintahkan kepada kita itu kita kena pertingkatkan lah. Sebab selepas Ramadan nanti maknanya bukanlah benda itu tak boleh dibuat, tetapi yang kita sebagaimana kita sedia maklum, pahalanya kan, dia punya gandaan pahala itu berbeza. Yang sunat itu maknanya walaupun dia tidak menjadi wajib, sunat tetap sunat, tapi gandaan pahala itu dia boleh sampai ke peringkat berkali ganda. Allah berikan kepada kita peluang dan kesempatan untuk kita ambil sebagai satu amalan kita, insya-Allah. Baik, saya mungkin ada satu nak kongsi sedikit tentang macam mana pun kita bincang, kita tengok, kita renung, kita hayati tentang Ramadan, di mana-mana pun kita berada, akhirnya matlamat kita berpuasa ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang boleh sebut takwa, saya boleh sebut, Cik Nasir boleh sebut, Syazwan, Fahmi boleh sebut tentang takwa. Tapi package atau bentuk yang bagaimana yang kita katakan takwa yang kita nak buat, ya? Sudah tentulah kita kena ada panduan-panduan, ya? Panduan-panduan yang kita mesti ada. Cuma hari ini saya nak kongsi sedikit apakah yang dikatakan takwa ini menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tentang bagaimana yang kita nak memahami takwa yang sebenar. Saya nak kongsi sedikit lah. Mungkin kita ambil contoh nanti tengok macam mana dalam perspektif menurut pandangan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ada empat perkara, ya? Ada empat perkara yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Yang pertama sekali, bila kita kata kita nak menjadi orang bertakwa, kita nak mencapai tahap ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama disebut al-khawfu minal jalil. Ya, dalam bahasa Arabnya disebut al-khawfu minal jalil, maknanya ketakutan kita. Al-khawf, ya? Khawf minal jalil. Al-jalil itu maknanya salah satu dari nama Allah lah. Ya? Kita asmaul husna al-jalil. Macam mana kita nak sebut sebagai takwa ni kita takut kepada Allah? Itu dah Nasir, kita nak tanya tu macam mana tu, ya? Nak terbitkan perasaan takut kepada Allah. Kak Jun, macam mana tu? Nak mendatangkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tu macam mana tu? Itu persoalan ni. Sebab itu syarat, bukan syarat lah, itu perkara pertama pokok yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ni, maknanya al-khauf minal jalil. Orang bertakwa dia mesti letak tahap yang paling tinggi, iaitu takut kepada Tuhan, kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bina perasaan kita takut kepada Allah, itu bukan senang, ya? Macam kita takut kepada makhluk Allah lah, kan? Kita takut pada orang, kita takut pada orang ni, dan tentulah kita ada sebab-sebab dia, kan? Cuma ada beza ketakutan kita dengan manusia dengan ketakutan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kalau kita takut dengan manusia ni, tak tentulah kita takkan dekat dengan dia, kan? Itu je, mudah. Saya takut, saya tak suka, saya takkan dekat dengan dia. Maknanya kita benci lah, kan? Tapi takut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, al-khawf minal jalil. Takut kita dengan Allah sebenarnya akhirnya ialah kita makin dekat dengan Allah.
Nak bina perasaan takut itu, itu kena belajar tu, kena ada ilmu, kena ada apa tu orang panggil apa, cahaya yang boleh membina perasaan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu aspek yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah kepada kita, bagaimana untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama disebut al-khauf minal jalil, ketakutan kita kepada Allah. Al-jalil itu nama Allah lah, Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita bawa kereta lah kan, bawa kereta di jalan raya. Kita yang biasa bawa kereta, yang biasa driving ni, kan, kita mesti bawa elok-elok. Takut kalau tak bawa elok-elok nanti kita accident ke, masuk lubang ke, langgar kereta orang ke, kan. Itu maknanya naturally, fitrahnya, kebiasaannya orang akan begitu. Apatah lagi kalau sekiranya kita nak sebut yang lebih tinggi lagi, ketakutan kita kepada yang Maha Pencipta, yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan kita ini makhluknya yang sebenar-benarnya. Selain daripada itu, ulama menyebut juga al-khauf ini, selain daripada ketakutan kita kepada Allah, dan arti kata kita takut secara makna takut tadi itu, takut juga dan arti kata yang lain ialah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi manusia, kalau kita takut, mana kita benci, kita tak akan dekat dengan dia, kan? Biasalah kan, kita jumpa orang, kita tak suka orang tu, kita tak, kalau boleh kita tak dekat dengan dia, kan? Maksudnya kita, kalau jumpa orang tu, saya kalau saya marah, tak suka dengan Kak Jun, kan? Kalau boleh hari tak nak jumpa dia, kan? Jadi saya kalau boleh, seboleh-bolehnya kalau boleh tak nak bertembung dengan dia. Ke depan kalau boleh saya lari sikit lah. Mana kita tak suka, kita benci dengan dia, kan? Itu ketakutan, ya? Tapi ketakutan kepada Allah Ta'ala ni, dia mesti ada nilai tambah disebut, the added value, tidak tambah, itu disebut sebagai at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut dan taat. Kan? Kalau takut saja tak cukup. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah mungkinlah kita tak akan buat apa yang Allah larang, tetapi dia hanya tinggal tak buat saja. Kan? Dia tak buat aja benda yang tak baik. Tapi kalau takut, kita tak buat, tetapi kita taat kepada Allah, kan? Takut dan taat, bukan setakat kita tinggalkan perkara-perkara yang Allah larang, malah kita akan tingkatkan lagi, kita akan menajamkan lagi kita punya amal soleh kita. Kita akan cuba perbaiki lagi kelemahan-kelemahan kita, supaya apa yang kita katakan sebagai tak buat perkara maksiat tadi itu, bukan setakat tak buat, malah kita menghilangkan, mengenepikan perkara tersebut sampai kepada peringkat kita benci kepada apa yang telah, sebagaimana Allah benci perkara tersebut. Maknanya dia punya nilai dia tu lebih bermakna lah, kan? Bagi orang bawahan, mungkin orang biasa dia takutlah kepada Allah, dia tak beranilah nak buat maksiat contohnya, kan? Tak beranilah nak buat perkara yang tak baik sebab Allah tak suka. Tapi bagi kita yang orang panggil dah ada ilmu, kan? Orang pertengahan, orang yang belajar, orang yang sentiasa mendengar kuliah, orang yang sentiasa diperingatkan. Jadi maknanya kita kena tambah sikit yang disebut al-khauf tadi itu. Ketakutan itu tidak hanya semata-mata takut, malah disebut sebagai at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya, selain daripada al-khauf, yang pertama tadi al-khauf minal jalil, ya, yang kedua disebut al-amalu bit-tanzil. Al-amalu bit-tanzil, ya. Al-amal maknanya perbuatan ibadah kita, al-amalu bit-tanzil maknanya perbuatan kita melaksanakan, maknanya kita amal, kita melakukan perkara-perkara yang diturunkan. Tanzil itu maknanya diturunkan, maknanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mungkin kita boleh fahami, maknanya diturunkan itu Allah Ta'ala, itulah hukum hakamnya, Al-Quran, perintah Allah, kita kena amalkan. Okay? Sebab itu yang tadi bila kita kata kita takut kepada Allah, maka kita taat kepada perintah Allah. Apa yang kita taat? Al-amal bil-tanzil. Maknanya kita melakukan perkara-perkara yang Allah telah turunkan. Al-amalu bit-tanzil. Yang kedua saya sebutkan tadi, bagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahawa syarat ataupun takwa yang sebenar-benarnya mestilah menggabungkan di antara, yang pertama al-khauf, yang kedua al-amalu bit-tanzil. Maknanya kita beramal dengan apa yang Allah turunkan kepada kita. Nak menghayati, nak mengaplikasikan apa yang disebut sebagai al-amal bit-tanzil ini, sesuatu yang cukup penting pada kita, saudara-saudara sekalian. Sebab bukan setakat mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran itu sahaja, malah nak mempertahankan apa yang
Al-Quran kata. Itu pun amal juga, kan? Bukan senang macam kita nak mengatakan bahawa sistem ataupun apa sahaja yang Allah turun itu sebagai sesuatu yang benar, kan? Sebagai sesuatu yang betul. Ada kadang-kadang suasana-suasana yang mungkin mencabar, bukan mudah sebenarnya. Tetapi bagi orang bertakwa, apakah mereka masih ragu-ragu dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka? Kan? Maknanya kalau masih ada perasaan ragu-ragu, macam mana yang kita sedia maklum, Al-Quran sebut, Allah sebut dalam Al-Quran, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kan? Zalikal kitab, inilah kitab, la raiba fihi, mana tidak ada keraguan. Itu tak mudah, tuan. Saya sebut begini ni sebab bila kita berdepan dengan isu-isu yang semasa, dalam konteks syariah, tak mudah. Nak berdepan dengan orang yang betul-betul sekular ni senang sikit. Sebab dah tahu beza ni, kan. Tapi nak berdepan dengan orang agama, orang yang ada beberapa kecenderungan lain, itu yang kadang-kadang membebankan kita untuk berdepan dengan isu-isu begini. Maknanya penghayatan kita terhadap hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala itu dia mesti ada satu nilai ilmu yang tinggi. Nak mengamalkan al-amal bitanzil itu sesuatu syarat yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk menjadi orang yang bertakwa. Nak melaksanakan al-amal bitanzil macam sekarang ini, kan. Apakah kita yakin bahawa sistem hudud itu sesuatu yang benar-benar boleh meningkatkan maknanya mengurangkan kadar jenayah contohnya? Apakah benar-benar sistem undang-undang Islam hududnya, kisosnya sebagainya itu, apakah kita ada perasaan ragu-ragu dan sebagainya? Itu antara syarat disebut. Yang kedua, yang Sayyidina Ali karamallahu sebut bahawa orang bertakwa mesti ada keyakinan al-amal bitanzil dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka. Yang ketiga, Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebutkan bahawa syarat orang bertakwa adalah al-qanaah bil qalil. Al-qanaah, qanaah ni tahu kan? Qanaah. Qanaah ni maknanya, siapa tahu yang qanaah? Kan? Rasa cukup. Rasa kecukupan kita lah. Cuma macam mana kita nak menghayati maksud qanaah bil qalil, maknanya rasa kecukupan kita apa yang ada cukup. Cuma benda ini kita boleh berdebatkan. Cuma Islam memberikan panduan bahawa bagaimana orang bertakwa ini dia mesti ada sifat-sifat yang tidak berlebih-lebihan. Itu maksudnya, kan? Qanaah mencukupi apa yang kita ada. Bagi orang miskin, orang sederhana, dia adalah level qanaah dia, kan? Sebab dengan kadar kehidupan dia, dengan kadar apa yang dia patut buat, maknanya itulah level dia, qanaah dia, kan? Tapi kalau orang miskin, dia nak lebih, nak melampau, kadang-kadang bila tak sampai kepada peringkat yang dia mampu, maka dia akan buat benda yang lebih. Kadang-kadang takut tersasar daripada apa yang dia sepatutnya dia dapat ataupun dia lakukan, kan? Contohnya paling mudah bagi orang miskin contohnya, mungkin orang tu berpendapatan sederhana, tetapi sebab jiwa dia nak kepada yang lebih, misal kata, maka dia buat benda-benda contohnya berhutang, kan? Dia macam-macam lagi lah. Apa-apa yang kadang-kadang kita rasa yang boleh dia mendapatkan sesuatu harta dunia ini, akhirnya dia membebankan diri dia balik, kan? Membebankan diri dia balik. Jadi itu meletakkan suatu kesan kepada diri kita bagi orang-orang yang maknanya al-muftad, yang berkeperluan disebut. Ya. Sebab terutama juga bukan setakat orang miskin, bagi orang kaya pun, orang-orang yang ada harta pun, kan? Orang yang ada harta pun dia punya nafsu dia besar juga. Kan? Contoh orang yang ada harta yang banyak, kalau tidak ada sifat takwa tadi itu yang menyebabkan dia akan jadi lebih berlebih-lebihan, kan? Contohnya kalau orang kaya lah, jangan peduli anak saya lah. Sebab saya kebetulan daripada rumah tadi, saya buat kerja di rumah. Kemudian Syazal kata bagi tazkirah, berhenti kejap tu datang sini, dia kat rumah. Kalau tak bawa dia menjerit, kan? Kalau daripada tempat lain tu dia memang tak nampak, kan? Apa dia ni mesra alam bagi saya, dia tak apa. Jadi maknanya kalau orang kaya contohnya, orang kaya ni kalau tidak ada sifat takwa, itu yang dia kadang-kadang berlebih-lebihan. Contohnya kalau dia memang orang berkemampuan, dengan nilai pendapatan yang dia ada, mungkin dia mampu untuk memiliki 2 buah rumah, 3 buah rumah contohnya, ataupun 3 buah kereta, 4 buah kereta, dengan kadar dia mampu. Tapi oleh kerana tidak ada qanaah dari itu, kecukupan yang dia ada, maka dia nak lebih. Mungkin dia akan cuba juga beli sampai 10 buah kereta, mana kita tahu, di atas kemampuannya. Tapi mungkin sebab bukan qanaah dari sifatnya, maka dia akan berlebih-lebihan. Akhirnya dia memberikan kesan yang negatif kepada diri dia. Bila dah terlalu banyak sangat, maknanya apa yang mendorong itu? Yang mendorong itulah nafsunya.
Bukan makna tak boleh lebih, ya. Qanaah ni bukan orang tu mampu tak ada masalah kan. Kalau orang tu memang berpendapatan tinggi, besar dan dia memang mampu, itu maknanya dia punya habuan dunia dia lah. Tak boleh kata orang miskin tak boleh pakai kereta, orang kaya tak boleh pakai kereta banyak, kan? Boleh kalau dia mampu dan dia berkemampuan, maknanya dengan iman yang dia ada, maknanya dia boleh menyumbang dan sebagainya. Cuma di sini disebut orang bertakwa tu mesti ada dia punya nilai dia, iaitu at-taqwa. Ciri ni yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, al-qanaah bil qalil. Cukup apa yang dia ada. Kan? Tak bermakna tak boleh lebih, kan? Kalau kita nak lebih itu, memang kita mampu dan kita ada sumber-sumber yang kita boleh, silakan, tak ada masalah. Yang menjadi persoalan ni ialah tak boleh tapi nak juga. Itu je lah. Akhirnya menjadi masalah kepada kita, kan? Dan yang keempat, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu menyebutkan bahawa takwa yang package yang disebut di sini, iaitu yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahil disebut. Al-isti'dad maknanya persediaan kita. Isti'dad makna persediaan kita li yaumir rahil, untuk hari akan datang, makna hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Benda ni mesti jadi kita punya list dalam kehidupan. Itu maksudnya isti'dad, persediaan kita untuk sampai kepada hari kemudian, li yaumir rahil. Maknanya apa yang kita buat sekarang ini, contohnya bekerja ke, buat amal soleh ke, buat apa saja aktiviti, sama ada bekerja secara formal ke, ataupun kita buat kerja-kerja yang informal ke, buat aktiviti dengan jiran tetangga ke, buat program dengan jemaah ke, buat program dengan orang luar ke, semua itu kalau kita buat, kita mesti letakkan itu sebagai amal soleh. Kan, mesti jadikan sebagai suatu maknanya perkara-perkara yang kita sebut sebagai isti'dad tadi tu. Kena letak. Contohnya sekarang ni kita tengah pening-pening pasal KSB ya, KSSB. Nak nyebut pun susah. KSSB mana kempen. Saya baru semalam programnya nak jemput pun susah. Semalam di wilayah. Bagi tazkirah harga asna-asna tu. Kita lupa lah, kempen seorang sekami beras. Saya sebut kepada makcik-makcik yang ada depan, saya kata makcik-makcik, pakcik-pakcik ada hadapan saya ini, walaupun dalam kurungannya kita kata sebagai asnaf, orang miskin, kalau dia sebagai orang miskin, tapi ingatlah bahawa kami yang datang ni pun miskin sebenarnya. Tak percaya, tengoklah van yang bawa memang buruk je. Kan? Beras apa tak banyak pun, sikit je beras ya. Dalam 70-80 orang, dalam 5 kilo dalam apa? Yalah 5 kilo satu bag tu. Tapi ada lebih kurang semalam sampai 100 lah orang yang datang, yang terima. Kan? Kalau kami kaya, lori kontena turun barang di kampung ni, di flat ni, kata apa ni? Tengok saya pakai baju pun baju leki aja ni. Kalau pakai kot, pakai tie ke apa kan? Kita sama-sama orang miskin. Kan? Cuma kadar berbeza lah. Miskin macam orang lain. Dia ada kategori-kategori. Miskin pun ada kategori juga. Kan? Yang memang betul-betul miskin, yang sederhana pun miskin kan? Kami yang ada hadapan ni, walaupun kami ni duduk boleh berkenderaan contohnya kan, boleh ada rumah, tapi cuba kita tengok dengan pendapatannya dengan ni. Kadang-kadang ada kala-kala bulannya saya pun jatuh miskin. Tak percaya tanya Haji Asri Orang ekonomi, orang biasa dengan hal ekonomi dia tahu duduk bandar ni macam mana kadang-kadang kemiskinan ni. Mana kan biasa kan? Orang berpendapatan sekian-sekian gajinya contohnya kan, pernah dia keluar masuk kapal kurang daripada sekian, apa tu pernah dia dengan dia punya perbelanjaan sekian masuklah kategori miskin ke pekorak ke apa benda. Fakir tidaklah termiskin. Campur-campur tolak gaji suami isteri, campur-campur pun miskin juga. Kami pun kebanyakannya miskin. Cuma kami hadir kepada hari ini tuan-tuan untuk sama-sama kita maknanya nak dapatkan pahala. Saya perhati macam-macam yang ada hadapan tu ada seorang kena-kena yang mata kan. Tengok tinggal tak menangis je lagi bila disebut begitu. Kita nak berkongsi pahala. Kami datang daripada kawasan lain ni, datang ke kawasan sini bawa beras. Beras ni bukan beras kami pun. Kami ni maknanya datang sumbangan kan, orang bagi menyumbang duit, orang bagi menyumbang duit, jadi duit kita kumpul, kita beli beras, kita sampaikan. Bukan duit poket saya pun, orang yang bagi, kita kumpul dan ambil,
Kemudian kita serahkan kepada makcik-makcik semua nampak belakang-belakang tu kan dia dah bergenang-genang air mata. Saya risau kan nangis payah aku nak mujuk je lah. Kan? Tapi nak menyampaikan supaya apa, amat saya sebut poin saya di sini, ada di sini ialah maknanya isti'adad tadi tu. Isti'adad li yaumir rahil. Maknanya setiap perkara yang kita buat walaupun dalam konteks yang kecil. Jadi kita buat program kecil macam tu yang mungkin taklah sangat value-nya pada media apa sebagainya, contohnya orang tak nampak sangat, tapi kita anggap itu sebagai satu persediaan kita, pahala, keberkatan dan sebagainya kan, untuk kita mendapatkan kata liyaumir rahil itu akan datang. Kan? Apa sangatlah kan benda tu, program dia bukanlah 1 jam 2 jam je, cuma menyampaikan beras je kan. Tapi sekurang-kurangnya bila kita letakkan sebagai satu niat kita yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena cepat, kena segera, kena buat. Kan? Kadang-kadang kita ni manusia kan, benda lain banyak, benda-benda yang lain tu kadang kurang, jadi kita nak perbanyakkan amal soleh kita. Macam apa yang kita biasa dengar dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 133 tak salah saya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kan? Bersegeralah kamu. Ayat biasa kita dengar kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, wa jannatin arduhas samawati wal ard, mana dan juga syurga Allah. Nak dapatkan pahala, nak dapatkan keampunan Allah, dan dapatkan syurga Allah. Kan? Jauh lagi ni. Kalau kita nak pergi, kita tak tahu bila. Tapi dah ada isti'adad tadi tu. Maknanya orang bertakwa ni yang pertama khauf, ada sifat takut. Sebab tu saya tanya Kak Jun tadi, takut tak pada Allah? Kan? Dia senyum je, tak takut tu kan. Kalau orang takut kepada Allah, takut. Dia terus keluar takut kan. Tak apalah Kak Jun dia takut tanya, cuma dia tak sebut. Kemudian kita ada pula sifat al-amal. Kita amal kita dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran, contohnya al-amal bitanzil. Kemudian sifat kecukupan kita ada al-qanaah, itu maknanya sifat apa yang kita dah cukup untuk diri kita. Dan juga al-isti'adad li yaumir rahil, maknanya persediaan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu ni, maknanya 4 perkara ni sebagai satu orang panggil apa, bagaimana yang dikatakan orang bertakwa tersebut. Kan? Berdasarkan, kalau kita sebut makna tak ada takwa tu memang kita tahu, tetapi bagaimana yang kita nak menjadi orang bertakwa. Pertama, ada sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya faham. Kemudian kita ada tak sifat amal kita dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita tak buat, tak lakukan, mungkin ada something wrong yang kita kena baiki. Kita ada sifat kecukupan. Kan? Kita ada sifat persediaan, isti'adad dalam hal-hal berkaitan tentang Maliki Yaumiddin, yang Tuhan hari kemudian ini kan? Dalam kehidupan kita akan datang. Apa yang kita buat pada hari ini merupakan satu persediaan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kecil sebenarnya, walaupun kecil. Itu pun kadang-kadang bila saya fikir, saya renung sendiri-sendiri kan, kadang takut pada kan. Takut sangat-sangat. Kita ni macam angkut-angkutnya nak buat kerja agama. Betul ke Allah Ta'ala boleh terima ni? Kadang kita fikir juga. Kita fikir juga dalam sarabari kita ni kan, hati kita ni, walaupun kita buat benda nampak macam cantik je, tapi apakah benar-benar benda itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi bulan Ramadan ini kesempatan. Sebab itu janji Allah kepada kita. Saya sebut tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal, dan syurga yang terbentang luas seumpama langit dan bumi kan. Langit dan bumi lah. Uiddat lil muttaqin, maknanya itulah janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ini senang nak sebut lah, tapi kalau kadang kita nak melaksanakan, nak menghayati, nak mengamalkan, nak apply dalam kehidupan kita ini, benda-benda yang sangat-sangat berat bagi orang yang tidak bertakwa lah. Kalau kita rasa bertakwa, benda kita boleh buat ya? Sangat-sangat berat kan, benda yang sangat penting. Dan akhir sekali tuan tambah banyak sangat lah, hari-hari dia tersekirah kan, sangat kan dia muntah. Akhir sekali saya nak kongsi balik tadi ayat yang saya bacakan tadi itu, berkaitan juga tentang persoalan takwa yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam ayat surah Ali Imran 133 dan 1 hingga 133, 456 sampai 136. Dan 4 ayat ini kita reka-rekakan saja bagaimana yang dikatakan sebagai orang bertakwa itu dalam Al-Quran tersebut. Ini sambung ayat tadi ya, wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang berinfak kepada jalan Allah pada ketikanya senang ataupun kita susah.
dalam kita selesa ataupun kita dalam keadaan tak selesa, ya. Ad-dharra wa as-sarra wa ad-dharra, itu yang pertama, ya. Maknanya kalau kita nak kuatkan lagi kita punya sifat dan juga keyakinan takwa kita, orang bertakwa itu adalah mereka-mereka yang menginfakkan harta mereka fis sarra wa ad-dharra, dalam suasana sama ada kita selesa atau tak selesa, ya. Maknanya ada duit ke tak ada duit ke kita buat, ada kelapangan tak ada kelapangan kita buat juga infak kita, contohnya. Itu maksudnya, ya. Wal kazimin al-ghaiz, dan juga ketika dalam keadaan kita marah, maknanya kita kena kawal kemarahan kita ini. Jadi kalau orang bertakwa ni jangan baran lah. Kalau baran ni masalah ni, jangan baran. Marah boleh, bukan tak boleh marah. Kalau tak marah pun dayus namanya kan. Orang masalah dia tak apalah, tak boleh kena marah. Tapi kazimin al-ghaiz, maknanya kita kena kawal kemarahan kita. Dan ketiga, wal afina 'anil nas, mestilah orang yang sentiasa memaafkan manusia. Kan? Saya selalu ulang-ulang lah, sebab saya ada pengalaman waktu belajar lu bergaduh dengan orang kan. Maknanya kita nak kata musuh tu tidak bergaduh juga lah kan. Walaupun kadang-kadang pergaduhan itu puncanya daripada orang bukan kita puncanya gaduh, tapi puncanya daripada dia kan. Tapi bila kita dah belajar tu, maknanya bila kita faham sikit bahawa ialah kesilapan itu mungkin punca pada mana tu, kita pun tak kisah nak buat macam mana kan. Tapi yang penting wal afin 'anil nas, maknanya kita memaafkan sesama manusia, kan. Walaupun puncanya daripada Syazwan kan, dia punca gaduh, asal jawab kita bergaduh. Tapi tak apalah, sebab walaupun dia puncanya, tapi saya yang minta maaf dengan dia. Soal dia tak terima tu soal dia lah. Saya ada kisah keluarga lah, adik-beradik mak saya gaduh bertahun-tahun tak tegur kan. Jadi orang tanya saya lah, ada macam-macam saya. Dia kata, tak jalan maaf, dah tua-tua ni, yang malu je kan. Mak kita ngomong sasar-sasar kita kan, dulu kisah-kisah je lah. Orang tua-tua ni kan kisah tanah kan, kisah harta, tak dapat ni dan sebagainya. Tak apalah, dah lama-lama ni, kisah lama ni kita maafkan lah kan. Malu lah kita ni kan. Nanti benda-benda kecil macam tu, sebab berapa tanah, berapa gaduh sampai kita masuk dalam apa, boleh masuk dalam neraka pula nak apa kan. Dunia ni bukan lama. Jadi wal afin 'anil nas, mohon ampunlah kepada sesama manusia. In wallahu yuhibbul muhsinin, sebab Allah suka kepada kebaikan, ya. Dan juga Allah sebut walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dzakarallah, maknanya orang yang melakukan keburukan, maksiat, ataupun orang yang menzalimi, maknanya kita kena ada perasaan itu, maknanya kita kena zakarullah, maknanya kita kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa kadang-kadang buat dosa, buat kesilapan, ya. Kadang-kadang kita banyaklah dosa-dosa dengan orang manusia ni, minta maaf kat Jun, ya. Banyak kadang-kadang menyicikkan hati. Itu biasa. Dalam konteks organisasi ni, ya, kadang ada lah benda-benda yang kita cakap tu, kadang benda-benda yang kita tak perasan kan. Betul tak? Kita berorganisasi, kita berkelompok ni, kadang-kadang ada benda yang kita buat tu yang indirectly secara tak nampak benda tu boleh mengesankan orang lain. Itu benda yang hebat macam mana pun lah, pastinya akan ada benda-benda yang kita orang merosakkan hubungan kita lah, ya. Jadi maknanya kalau fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dzakarullah, wa mastaghfarna li dzunubihim, maknanya kita kena minta ingat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita berada dalam suasana kita kedekut, kita terlalu besar diri, sebab itu menyebabkan benda-benda ini berkesan kepada kita, ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, Allah sebut sendiri dalam Quran, siapakah yang boleh mengampunkan kamu? Yaghfiru illallah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang tadi itulah, bila kita bergaduh sesama manusia, memanglah boleh gaduh sampai mati. Tapi akhirnya siapa yang mengampunkan kamu? Melainkan Allah SWT. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita dah minta ampun dengan manusia kan, habislah cerita dah kan. Kita dah dengar dia, kita dah minta maaf. Tak nak minta maaf. Contohnya kan, kerah hati betul. Tak mau terima kita punya minta maaf, jadi terpulang. Itu kita serah kepada Allah SWT. Jadi maknanya Allah yang Maha mengampun. Dan walam yusirru ala ma fa'alu, dan janganlah kamu mengulangi perkara yang tadi itu. Maknanya kita buat maksiat, menzalimi orang lain, kemudian kita tidak memaafkan manusia, kita bersifat barat kepada manusia, kita tidak mau infak ke jalan Allah SWT. Benda semua itu jangan kita ulangi. Kalau yang tak baik yang kita ulangi, mana melainkan wahum ya'lamun, mereka mengetahui. Kalau kita tahu bahawa
dalam konteks kita buat baik ini bukan hanya bulan Ramadan saja. Kalau kita tahu betul baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang bertakwa dia akan cepat wasari'u ila maghfirah. Itu saja poinnya. Orang yang tahu bahawa buat baik ini sangat banyak pahalanya, dia akan segera wasari'u, dan segeralah kamu ila maghfiratin min rabbikum. Kita boleh buat daripada sekarang. Kita jangan tunggu-tunggu bila-bila lah sama-sama. Untuk diri saya juga insya-Allah, kalau ada benda-benda yang mungkin kita melakukan perkara-perkara yang menyebabkan hubungan sesama manusia ini, kita akhirnya terjerumus kepada maksiat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam bulan puasa ni ialah bulan untuk kita rehearsal, kita membuat revision, bukan rehearsal, revision. Kita revision, revise balik, tengok balik. Sebab Hamka kata apa? Pak Hamka kata bulan puasa ni adalah bulan kebebasan jiwa. Nak kongsi sikit ayat Pak Hamka ni. Bulan puasa ni bulan kebebasan jiwa disebut. Ataupun dipanggil the liberty of soul. Encik Asri bulan puasa ini disebut sebagai the liberty of soul. Dalam buku dia yang famous lah, Tasawuf Moden tu, saya tengok dalam kitab dia, Liberty of Soul. Bulan puasa lah bulan kebebasan jiwa. Maknanya kalau kita ada masalah, kita cepat-cepat clear. Bebaslah. Ada hubungan tak baik dengan manusia, cepat-cepat kita clearkan. Ada perkara-perkara yang kita tak bagus tu, cepat kita clearkan. Itu disebut sebagai kebebasan jiwa, the liberty of soul oleh Pak Hamka. Dalam masa kalau boleh dihuraikan balik apa yang dimaksudkan sebagai kebebasan tersebut. Kebebasan itu, kalau saya boleh memahami maksud Pak Hamka ini berdasarkan kepada orang siapa Hamka ni, kebebasan itu maknanya bebas daripada sebarang perhambaan kepada manusia, melainkan hamba hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soul, dia punya roh. Kita ada masalah dengan manusia, selesaikan. Sebab itu perkara yang kita kena selesaikan, kerana kita yang lebih utama bukan manusia, yang utama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Akhirnya nanti dia membawa kepada, bila kita ada sifat Pak Hamka kata liberty tadi itu, kebebasan roh kita, kebebasan jiwa kita itu, dia akan membawa kepada mendidik nafsu kita. Tak ramai orang nak fikir kat nafsu ni. Jadi kita yang ada kesempatan ruang ini, bagaimana kita nak mendidik nafsu kita, nafsu yang dah ada dalam jiwa kita ini, supaya dapat diberikan pendidikan. Didik nafsu kita. Nafsu kalau tak dididik, dia akan jadi bermaharaja dulu. Dia tak didik, itu yang kadang-kadang buka, kadang-kadang takabur, kadang-kadang tak dengar cakap orang, kadang rasa macam dah bagus sangat, contohnya kan. Itu semua kesan-kesan daripada nafsu lah tu kan. Dah hebat dah orangnya, tapi bila kita hujah, dia rasa dia lebih hebat orang lain. Kadang-kadang ayat-ayat dalam Facebook tu orang menyakit hati kita kan. Orang yang ada ilmu ni, ini orang ada ilmu, bukan orang tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu tak apa. Sebab tu saya lah, kalau saya biasa kita dalam dunia IT ni, bila kita tengok apa ayat-ayat orang dalam Facebook kan, kadang-kadang macam tak percaya dia ayat orang ni macam tu kan. Macam ni kah orangnya gitu kan. Jangan ya, benda-benda macam ni penting. Itu nafsu. Bila mana kita tidak menyedari bahawa kadang-kadang apa yang kita buat itu melebihi batas-batas kita sebagai orang berilmu, itu punca nafsu lah tu kan. Orang lain tak betul semuanya, kita je betul lah. Itu susah. Tapi kita dalam konteks jemaah, dalam konteks orang berilmu, kita melatih diri kita untuk sentiasa mempelajari. Kalau kita lebih tu, kita akan cuba juga merujuk. Kita akan maknanya reserve sesuatu perkara yang mungkin kita rasa tak patut. Contohnya kan, kadang-kadang hal-hal berkaitan ni tak patut kita nak ketengahkan. Contohnya kita akan pertimbangkan. Tapi bagi setengah orang, kau anggap berilmu ni, oleh kerana dia nak masukkan bahawa benda itu nak ketengahkan saja. Lantak pun orang kata, contohnya kan. So tak boleh. Jadi benda-benda macam ni penting. Ini yang menjadikan orang itu orang yang berilmu, orang tidak berilmu, orang yang ada batas-batas kehidupan, orang yang boleh menjadi pemimpin dan sebagainya. Jadi itu sajalah insya-Allah. Apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan perkara yang telah saya sampaikan dalam bulan-bulan saya surau-surau lah kepada tuan-tuan. Jadi panggil pagi tadi kan. Jadi tak sempat nak buat yang lain. Jadi apa yang ada dalam nota tazkirah saya ini, insya-Allah kita dapat manfaat bagi kita semua insya-Allah. Jadi saya mohon maaf lah kalau ada sebarang kekurangan. Yang lemah tu mungkin dari yang sendiri, dan apa yang baik Allah SWT kita doa mudah-mudahan di akhir beberapa hari bulan Ramadan ini, sekurang-kurangnya maknanya kita ada sedikit kesan lah. Sebut dalam tazkirah akhir-akhirnya ada kesan, mesti ada kesan.
Apa kesannya? Kita kena carilah. Sama ada kesan itu datang daripada diri kita sendiri. Apakah Ramadan tahun ini ada kesan kepada diri kita? Kalau tak ada kesan, rugi sangat. Ambil lah yang paling kecil pun tak apa, jangan besar, kan? Mungkin kesan dari segi tilawah kita ke, kesan dari segi percakapan kita ke, kesan dari segi hubungan sesama-sama kita ke, kesan apa saja yang kecil, jangan fikir besar-besar. Fikir besar kadang tak dapat nak capai. Ambil yang kecil-kecil, kan? Supaya ada dia punya improvement setiap masa Ramadan. Sebab Ramadan insya-Allah nak kalau panjang umur akan datang lagi. Jadi maknanya kita ada yang penting persediaan kita. Kalau tidak, dia tidak ada dia punya target macam tu, dia akan datang Ramadan macam itulah. Dia akan pergi macam tu. Jadi dah 16 Ramadan, besok 17 macam-macam tu dah 18 20 dah masuk ujung-ujung nak ni dah fikir nak raya, nak fikir tu fikir macam-macam. Jadi ambil insya-Allah kesempatan kita untuk Liana juga dan juga semua kita insya-Allah sama-sama kita fikir-fikirkan, kita tengok apa yang kita boleh buat untuk kita mempertekadkan puasa kita insya-Allah. Jadi itu saja, mohon maaf atas kelemahan. Kalau kita lebih banyak masa tu, mohon maaf insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.